Selamat pagi, selamat sejahtera Malaysia. Naratif baru serangan PN, Anwar PM tidak berfungsi. PN sebelum ini menggunakan statement kaum dan agama untuk menyerang pihak lawan khususnya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan PH. Bagaimanapun naratif yang digunakan kali ini sedikit berbeza, kini sasarannya adalah barisan kabinet dengan pimpinan PN cuba menggambarkan Anwar sebagai Perdana Menteri yang tidak berfungsi. Ia selepas Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fadzil menjustifikasikan pelantikan Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri dengan berkata calon menteri bukan ditentukan oleh Anwar. Sebaliknya, kata Fahmi yang juga Ketua Penerangan PKR, calon jemaah menteri dalam kerajaan sekarang ditentukan oleh parti dan gabungan masing-masing yang terdiri daripada PH, BN, GPS, GRS, Warisan, dan lain-lain. Ketua Penerangan Pemuda Bersatu Muhammad Ashraf Mustaqim Badrul Munir menegaskan penjelasan Fahmi mengesahkan bahawa Anwar sememangnya PM yang tidak berfungsi. Ashraf yang berulang kali menggunakan gelaran itu terhadap Anwar alam hantar Facebook sejak semalam, berkata ahli Parlimen Tambun itu perlu tunduk dan tiada kuasa atas segala tuntutan BN. Bayangkan apalagi tuntutan kehadapan prinsip telah digadai, soal Ashraf. Ashraf juga mendakwa ia telah menjejaskan kemampuan Anwar untuk melantik pimpinan PH yang bagus seperti Dr. Zulkifli Ahmad apabila terpaksa melantik Tengku Zafrul Abdul Aziz yang tewas di tangan pimpinan amanah itu dengan dalam PRU 15. Sebab tak ada kuasa bak kata macai, walhal Anwar dan pentaksub canan kata kerajaan yang di Pertuan Agung dan sokongan kerajaan campuran diberikan tanpa syarat, tetapi tak letak Dr. Zulkifli sendiri pun dah tak kompeten. Banyak nama lebih baik diperkirakan dari amanah antaranya ahli Parlimen Alur Gajah Adli Zahari, tetapi dia tidak melantik mereka, sebaliknya memilih Muhammad Sabu dan DAP tetap jadi pilihan. Ini bukan kerajaan reformasi, ini kerajaan parti politik kekerajaan untuk rakyat soalnya. Sementara itu, Timbalan Ketua Bersatu Sa-Alam Dr. Afifi Bahardin turut mempersoalkan jika Anwar seorang Perdana Menteri yang tidak berfungsi, adakah kita ada ketua kerajaan atau ini sebuah kerajaan tanpa Perdana Menteri yang berkesan? Jika Anwar terlalu lemah walaupun untuk tidak memuaskan memasukkan kleptokrat dalam kabinetnya, bagaimanakah kerajaan dapat memberi perubahan bermakna atau reformasi untuk rakyat? Lebih baik ini kerajaan siapa? Siapa yang buat keputusan dalam kerajaan ini? Anwar atau Zahid yang berdepan 47 pertuduhan korupsi? Soal bekas pemimpin pemuda PKR itu lagi mengulas kenyataan Fahmi. Afifi turut mengecam Fahmi yang menurutnya membuat percubaan terdesak untuk mempertahankan pelantikan menteri dengan berselindung di sebalik konsep kerajaan perpaduan. Fahmi dan anggota kerajaan BNPH yang lain perlu henti ulang pembohongan bahawa kita ada kerajaan perpaduan di Malaysia. Kerajaan baru ini bukan kerajaan perpaduan, katanya. Menurut Afif, kerajaan perpaduan adalah apabila semua parti diwakili dan memandangkan PN tiada dalam pentadbiran, PH sebenarnya mengetuai kerajaan gabungan. Pada 25 November lalu, pengerusi PN Mahyudin Yassin menolak tawaran Anwar untuk menyertai kerajaan perpaduan seperti yang dititahkan di Pertuan Agung. Dia juga mengesahkan PN akan menjadi pembangkang. Semalam pula, dia mendakwa Anwar telah menggadai prinsip tata kelola yang baik seperti yang dilaung-laungkan sepanjang kempen PRU apabila melantik kleptokrat dalam kabinet. Dia juga menyifatkan kabinet Anwar sebagai paling mengecewakan dalam sejarah negara apabila seorang yang perlu membela diri terhadap 47 pertuduhan jerai rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri.
Presiden Bersatu itu juga mendakwa ada ahli parlimen yang dikenal dengan sikap kauvinis melampau dilantik menerajui kementerian tertentu. Dia bagaimanapun tidak menyebut mana-mana nama secara khusus. Sistem negara kita telah rusak apabila individu bankrupt moral dan prinsip boleh dilantik menerajui negara dan yang terpelit dengan jenayah rasuah menganggotai kabinet, katanya lagi. Peralihan ratif oleh PN dengan tumpuan terhadap tabdir urus nampaknya diketuai Bersatu. Sebelum ini kebanyakan serangan terhadap kerajaan adalah dari PAS dengan retorik bernadah kaum dan agama. Namun pada Kamis lalu Majlis Raja-Raja Melayu mengesah pimpinan politik tidak lagi membangkitkan isu kaum dan agama.